Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan PDPR Cikgu Farha dalam Matematik Tingkatan 1 dengan tajuknya Bab 7 Ketak Samaan. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini, kita sambung daripada pembelajaran kita yang lalu. Jadi hari ini kita akan masuk subtopik yang baru. Okey, masih lagi dalam tajuk bab 7 ketaksamaan linear dengan subtopiknya ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Jadi perkara asas kita akan belajar hari ini, kita akan belajar macam mana nak membentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi harian dan juga sebaliknya. Jadi cikgu ambil contoh daripada buku teks. Jadi daripada contoh 5 ni, dia minta kita bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut. Jadi penyelesaian dia, okey. Kita tengok dulu soalan yang pertama. Okey, soalan A. Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan. Masa T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. Okey, jadi kat sini awak kena gariskan kata penting, kata kunci. Okey, dia beri T. T ni apa? Hari. Dia tak bagikan berapa hari, so garis dulu T. Kemudian kata kunci yang kedua, dia kata kurang daripada 42. Jadi macam mana kita nak bina ketaksamaan dia? Jadi penyelesaiannya mudah je. Ungkapan yang digunakan ialah huruf T. Okey, kemudian kata kuncinya kurang daripada. So, bila kurang daripada, simbolnya ke kiri. Kurang daripada 42. Cukup. Mudahnya cikgu. Yelah. Mudah je lah. Alright. Okay. So, kita boleh pergi kat soalan B tak? Boleh. Okay, jadi soalan B. Baca dulu soalan dia. Dalam satu pertandingan memancing, peserta dapat memenangi hadiah jika panjang LCM ikan yang ditangkap sekurang-kurangnya 32 cm. Jadi dia berkata panjang. So dia bagi ungkapannya ialah huruf L. Jadi B tu bermula dengan L. So L. Okay. Dia kata sekurang-kurangnya 32. Okay. Jadi kalau sekurang-kurangnya, dia dah bagi study kat sini. Kalau dia kata sekurang-kurangnya, guna simbol ni. Okay. Sekurang-kurangnya. Okay. Sekurang-kurangnya. So, buat tanda lebih besar dan sama dengan berapa? 32. Cukup? Siap. Soalan B. Jadi kita pergi kepada soalan C pula. Okay, soalan C. Okay, baca dulu. Puan Chen membuat sebiji kek yang berjisim tidak lebih daripada 2 kilo. Jika kek X kilogram yang diterima oleh setiap jiran, jika Puan Chen memotong kek itu kepada 10 keping secara sama rata untuk jirannya. Okey. Jadi dia kata jisim kek tak lebih daripada 2 kilo. So jisim kek ni berapa? So X kilogram. So X kilogram. Dia kata tidak lebih daripada 2. Tak lebih. So nak guna simbol mana? Nampak simbol dia bagi kat sini lah. Tidak lebih. Jadi kena guna simbol ke kiri lah. Tidak lebih tahu sama dengan berapa? 2. Okay. Kemudian dia kata dia potong kek itu kepada 10 keping untuk jirannya. Jadi bila nak dah bagi 2, nak kena buat apa? Dia dah bagi, dia potong pula kek tu kepada 10. Jadi macam biasalah, bahagi 10. So X lebih kecil atau sama dengan 2/10.
Macam tu. Alright. Lupa pula nak gariskan. Okay, 10 ni. Okay, so kita pergi kepada soalan di KD pula. Okay, so kita baca dulu soalan. Cik Mohan ialah seorang ahli peniaga. Dia ingin menerima 3% daripada keuntungan yang diperoleh pada pertubuhan amal tempatan setiap bulan. Keuntungan P dalam RM yang perlu diperoleh Encik Mohan setiap bulan jika dermanya melebihi RM240 sebulan. Okey. Boleh? Okey, dan jadi kita akan nampak dulu ungkapan algebra. So dia guna P. Okay, P. Okay. Okay. Kemudian dia kata derma yang perlu dia akan derma jika dia mendapat keuntungan melebihi RM245 sebulan. So RM240 sebulan. So dia akan derma bila melebihi RM240 sebulan. So kat sini perkataannya melebihi, selebih-lebihnya, maksimum. Okay. Okay. Mesti melebihi. So 240 ni ada kaitannya. Okay. RM 240. Okay. Dia nak kena lebih. Jadi 240 ni mesti sikit ke mesti kurang? Mesti sikit ke mesti banyak? Mesti kena lebih. 240 tu maksudnya sekurang-kurangnya. Okay. Minimum. Okay. Mesti melebihi. So 240 ni yang paling sedikit lah. Okay. Bukannya kurang daripada 240 baru dia nak derma. Bukan. Maksudnya lebih daripada 240 baru dia derma. So P itu ialah derma, keuntungan dia. Jadi mesti lebih kan. So 240 ni yang kecil lah. So boleh buat macam ni. Okay. Derma itu mestilah sekurang-kurangnya 240. Okay. Macam tu. Okay. Kalau nak buat terbalik pun boleh juga. 240 ni kat depan. P tu kena lagi besar daripada 240. Jadi simbolnya macam ni. Ini dah ada kaitan dengan sifat akas yang awak dah belajar pada pembelajaran yang lepas. Okay. Dia ada kaitan lah sebenarnya macam tu. Kita nak buat terbalik pun boleh. Nak ikut urutan pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay. Jadi selesai dah kita membentuk kesamaan linear berdasarkan situasi harian. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, dia minta kita contoh yang ke-6. Tulis satu situasi berdasarkan setiap kesamaan linear yang diberi. Jadi dia beri A, H lebih atau sama dengan 110 dengan keadaan H ialah tinggi penumpang dalam CM yang dibenarkan menaiki roller coaster. Okay. Jadi sebenarnya kalau awak pergi kat taman tema, memang ini ketinggian yang dibenarkan untuk main dalam tu. Jadi kalau awak rasa dia sebelum awak masuk main macam awak nak main roller coaster kan, dia ada satu tempat untuk awak ukur ketinggian. Jadi kalau awak kurang daripada ketinggian yang diberi tu, awak tak boleh main. Selalu macam itulah keadaan taman tema selalunya. Okay, adalah sebab dia kenapa untuk main di taman tema tu ada had ketinggian yang perlu diikuti. Kalau kurang tak boleh. Selalunya macam itulah. Dia mesti lebih tinggi daripada had yang minimum. Okay. Jadi dekat sini penyelesaiannya, tinggi penumpang yang dibenarkan menaiki roller coaster mestilah sekurang-kurangnya 110 cm. Dia hanyalah kita nak kat sini kita hanya nak menjelaskan ataupun kita nak buat ayat dalam bahasa Melayu. Macam tu. Nak buat ayat lah, bukan guna ayat matematik.
Okay. Perkataan ayat matematik kan. Okay. Ayat matematik ni macam ni. Ni ayat matematik. Ini kita panggil ayat matematik. Ayat bahasa Melayu macam ni, dia banyak ada penerangan. Dia ada penerangan. Kalau ayat matematik selalunya macam ni je, dia guna simbol. Okay, maksudnya dekat sini contoh 6 ni dia suruh kita tukarkan daripada ayat matematik kepada ayat penerangan. Contoh. Okay, so kita pergi kepada contoh B. T lebih kecil daripada negatif 5 dengan keadaan T ialah suhu dalam darjah Celsius pada ruang pembeku di dalam sebuah peti sejuk. Jadi kita boleh jelaskan suhu pada ruang pembeku di dalam peti sejuk kurang daripada negatif 5 darjah Celsius. Okey. Okey. Contoh yang C, M lebih besar daripada 4,600 dengan keadaan M ialah gaji bulanan dalam RM bagi Encik Siwa. Jadi ayat penerangan yang kita boleh buat. Okey. Gaji bulanan bagi Encik Siva lebih daripada RM4,600 Malaysia. Okey, mudah saja. So untuk pembelajaran hari ini kita hanya nak buat nak bina ketaksamaan dan juga membina menulis satu situasi. Okey. Yang contoh 5 ni kita buat dalam bentuk ayat matematik. Ni semua ayat matematik ni penyelesaian dia ni. Manakala contoh 6 ni dia minta kita beri dalam ayat penerangan. Okey. Jadi untuk itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi apa-apa pun awak boleh tak faham ke, kurang jelas, boleh tanya dengan cikgu lah, jangan malu, jangan segan. Awak juga boleh cari dalam YouTube cikgu-cikgu lain yang memberikan orang kata penjelasan yang lebih mengenai ketaksamaan linear. Okay. Diharapkan semua menjaga kesihatan diri, bersama-samalah kita mencegah dan memerangi COVID-19. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian. Arigatou gozaimasu.